Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وإمامنا ومعلمينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نبي الرحمة وشفيع الأمة، البدر الدجى والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله، أما بعد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأكرمنا بنعمة الإسلام، وفضلنا على كثير من الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shayban nafi'an. Tamanya dan buat selamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini, pada 15 Syawal, iaitulah hari yang kita panggil nisfu Syawal, separuh daripada bulan Syawal. Kalau bulan Syaban kita panggil nisfu Syaban. Ya, hari ini kita dah separuh di bulan Syawal dan Allah masih mengurniakan kita kesempatan dan peluang. Hari ini juga hari Ayyamul Bid, hari-hari putih yang disunatkan kita berpuasa, iaitu 13, 14 dan 15. Ya. Dan insya-Allah saya ucapkan yang pertamanya kepada semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat, ikhwan fillah, ibu ayah, bonda, ibunda, tuan haji dan berhajah, semuanya datuk datin, para duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat, dalam rahmat dan redha Allah Ta'ala, dalam kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan insya-Allah belum kita mulakan kuliah, marilah sebagaimana biasa kita mulakan dengan Ummul Quran. Hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia,
ibu ayah yang kita sayang, saudara dan sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ujian kehidupan. Makhluk Allah yang bernama sakit, yang bernama anak, isteri, suami, harta benda, yang semuanya itu datang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di kalangan kita orang paling baik amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semuanya kita mulakan, yang hidup, yang ada meninggal dunia, ya, yang sambut hari jadi, yang dapat kejayaan, yang dapat musibah, semuanya kita kembali kepada Allah dan sama-sama kita bermohon di awal pagi yang mulia ini, pagi yang redup ni, ya, macam malam Lailatul Qadar dah malam tadi dah, ya, insya-Allah orang beriman setiap malam malam Qadar, ya, semayang 4 rakaat lepas isyak dapat kelebihan malam Lailatul Qadar, sembahyang sunat. Ya, insya-Allah sama-sama kita mulakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wadud, ya Ghafur, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pagi ini, hati-hati ini bertemu dan berhimpun kerana keagungan-Mu ya Rabb. Kerana cinta kami kepada-Mu, kerana kecintaan kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memikul bebanan dakwah, menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon redha-Mu di dalam setiap perbuatan langkah kami, gerak-geri kami, kehidupan kami, ujian dan nikmat, suka dan duka, sedih dan tawa. Yang kami mohon adalah redha-Mu ya Rabb. Yang kami mohon adalah syurga-Mu. Jauhkan kami daripada murka-Mu, jauhkan kami daripada neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkan urusan kehidupan kami, urusan kematian kami, urusan dunia dan akhirat kami. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya hari ini hari yang terakhir dalam kehidupan kami, wafatkan kami husnul khatimah. Jadikan hari ini hari yang paling bahagia dalam kehidupan kami. Murahkan rezeki kami, permudahkan urusan kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau Tuhanku. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah merupakan Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. La ilaha illa anta khalaqtani. Engkau telah menciptakan kami semua. Wa ana abduka. Kami adalah abdi-Mu. Kami semua adalah hamba-Mu yang hina dina ya Rabb. Wa ana ala ahdika. Kami semua terikat dengan janji-janji setia kami untuk melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Wa wa'dika mastata'tu.
kami akan berusaha ya Allah semampu mungkin untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, kami mohon berlindung dari kejahatan, dosa dan maksiat, kezaliman yang pernah kami lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kami akui ya Rabb, pada pagi ini terlalu banyak nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Wa abu'u bi zambi, dan kami juga mengakui di pagi ini ya Rabb, terlalu banyak besarnya dosa dan kezaliman yang telah kami lakukan. Faghfirli, maka ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan, tidak ada sesiapa yang boleh mengampun dosa kami ini ya Rabb, melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala memperkenankan doa kita. Moga Allah merahmati kita semua dalam keampunannya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk yang telah kita bicarakan. Kisah seorang lelaki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih selepas Quran, hadis Nabi SAW, yang mengajarkan kita semua supaya tidak sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar mana pun dosa kita, sebanyak mana pun perbuatan yang kita lakukan, ingat kita ada Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Ghafurun, Allah yang Maha Mengampun, Allah yang Ya Wadud. Bukan saja dia mengampun, tapi dia mencintai kita. Ya, wallahu ghafurul wadud. Dia mengampun dan dia mengasihi, mencintai. Kalau manusia kita buat salah, kita minta maaf dengan dia. Ya, kita bagi tahu minta maaf. Saya ada buat salah macam ni. Mungkin dia memaafkan kita. Ada setengah orang dia memaafkan, tapi dalam hati dia masih ada lagi simpan. Ya, tidak ada makhluk yang bernama manusia ni, bila kita minta maaf, bukan saja dia memaaf, dia bagi hadiah pula. Ya, kita minta maaf, dia bagi pula. Ambil kereta, ambil hadiah ni. Jarang kita jumpa, bahkan mustahil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dia memaafkan, bukan hanya dia menerima taubat hamba-Nya, bukan sahaja Allah Ta'ala itu memandang hamba-Nya dengan pandangan rahmatnya, keampunannya, tetapi Allah Ta'ala beri syurga kepada hamba-Nya. Subhanallah, beri cinta dia. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berkata para ulama, soal cinta ini bukan soal kita mencintai, adakah kita dicintai. Ya, terkadang kita yang orang panggil apa, syok sendiri, cinta pada orang ni, minat pada orang ni. Dah, kita rasa sayang pada orang ni, padahal tuang tu dia tak sayang pun kat kita. Dia tak kenal pun kita. Dia tak pandang pun kita. Jadi macam mana nak dapat cinta Allah? Nak dapat cinta Allah, orang yang rajin bertaubat, orang yang suka bertaubat, maka dia akan dapat cinta dan kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat cinta, Allah suka kepada orang yang bertaubat kepadanya. Subhanallah tuan-tuan. Ini kehebatan, inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam apa yang kita baca ni, ya, lelaki ni dah bunuh 99 orang, lalu ada di dalam hatinya nak bertaubat. Ini yang kita sebut kadang-kadang tipu daya syaitan. Dia membuatkan orang yang larut dalam dosa, dia rasa dosa dia tu dah terlalu dahsyat, sehingga menyebabkan dia nak bertaubat, dia putus asa. Dia kata kalau taubat nanti dia buat lagi. Ini tipu daya syaitan. Yang sebetulnya wajib kita bertaubat, mesti kita bertaubat. Kalau kita ada, contohnya kita ada 5 dosa,
Ya, dosa yang pertama kita tak tinggal lagi. Dosa kedua pun kita buat lagi. Kita bertobat dosa yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, yang ni pun kita bertobat saja. Ya, soal nak tinggal kekuatan. Ya, bila wallazina jahadu fina. Bila orang yang bersungguh, dia ada keinginan. Danah dia nahum subulana. Allah akan tunjuk jalan dia. Itu yang keyakinan yang kita kena ada. Jadi lelaki yang dikatakan ahli syurga ini, setelah dia membunuh 99 nyawa, lalu datang inadrah dia keinsafan, dia nak bertaubat. Ya, kita dah cerita ni, dia cari siapa orang paling alim. Lalu takdir Allah ditunjuk pada dia seorang rahib, ahli ibadat, yang kuat ibadatnya tapi tidak ada ilmu. Beza dia. Kuat semayang, kuat zikir, kuat pergi haji umrah, ya, tetapi ilmu tidak ada. Bila diceritakan kisah pembunuhannya 99 orang, maka dia menjawab dengan emosinya. Faham tak? Dia jawab dengan emosi dia. Dia jawab bukan dengan ilmu, dengan tidak memahami tabiat manusia. Kan kita dah sebut kan, antara tabiat manusia, antara sunnatullah yang Tuhan buat, pasang surut air laut siang dan malam. Manusia itu tabiat ialah sentiasa berbuat salah dan kesilapan. Siapa pun dia ustaz, dia ulama, dia orang biasa, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni dia akan buat dosa dan maksiat. Tapi yang sebaik-baiknya orang bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Jadi Abid ini menjawab bahawa dosa dia sudah tidak diampun. Ya, dan dia selidik lagi apa yang dia buat. Bunuh macam mana, sehingga akhirnya dia bunuh. Lalu cukuplah 100 orang. Tapi dia masih tak puas hati lagi. Bila dia bunuh rahib ini, si ahli ibadah ini, dia tak puas hati lagi. Lalu dia mencari lagi bahawa dia perlukan seseorang yang menunjukkan kepada dia jalan yang betul, jalan yang benar. Lalu dalam pencarian dia itulah dia jumpa, bila tanya-tanya orang cerita, sana ada seorang orang alim. Ada seorang ni alim, dia ada ilmu, dia ahli ibadah, pergi cari dia. Lalu bila berjumpa dengan orang alim ni, ditunjukkan pada lelaki ni orang alim ni. Lalu dia pun bila jumpa dengan orang alim ni, dia ceritalah dia dah bunuh asal 99 orang, sekarang dah masuk 100 orang. Lalu orang alim ni bertanyakan dia balik soalan. Ni tuan-tuan, kadang-kadang ada soalan ni bukan kita jawab, ada soalan kita tanya balik. Macam Nabi SAW, kalau dalam ilmu orang duk belajar gini, dia panggil ilmu coaching. Ya, dia ada public speaking, dia ada satu ilmu dipanggil coaching. Orang yang bertanya akan dapat jawapan daripada diri dia sendiri. Bukan kita memberi jawapan. Kita hanya membuka jalan. Tapi jawapan dia dapat sendiri. Ilmu coaching. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Bila ada seorang lelaki, dia dah masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni nak jihad boleh? Nak beri harta saya boleh? Ajaklah saya buat apa kebaikan saya boleh. Ya. Saya boleh tinggal agak. Saya boleh taat pada mak ayah saya. Ya. Saya boleh semayang tahajud. Saya boleh berzikir. Tapi saya tak boleh tinggal satu perkara. Iaitulah berzina. Bak zina tak boleh, nafsu saya kuat, dia kata. Jadi dia berjumpa dengan Nabi SAW, nak minta dengan Nabi SAW beri kebenaran zina saja. Sebab dosa-dosa lain dia boleh, tapi dia kalah dengan zina. Sebab tu kita pernah sebut. Ya, kata Abu Darda, orang yang fakih, dia tahu di mana kelemahan dia. Dan syaitan pun mendatangi seseorang mengikut kelemahan seseorang. Kita berdepan dengan iblis ni yang hidup sejak zaman Nabi Adam. Dia berjaya keluar ke Adan daripada syurga. Subhanallah. Dan Allah izin dia sampai ke kiamat. Sampai kita nak mahfaz, sampai ke kiamat dia akan hidup. Selok-belok kita, kelemahan kita dia tahu. Sebab tu kita kena tahu lemah kita di mana. Ada orang lemah dengan perempuan. Orang ajak makan harta haram dia tak nak. Orang ajak ni tak nak, tapi dia kalah dengan perempuan. Ya, ada orang perempuan dia tak kisah. Dia kalah dengan harta. Dia sanggup rasuah, dia tipu orang.
Ya, ada orang dengan hiburan. Ada orang dengan najis dadah, dengan pepe kaya. Dia tak peduli lain. Jadi manusia ni diuji berbeza oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita tahu di mana kelemahan kita. Di waktu mana iman kita lemah. Di waktu mana iman kita naik. Di waktu mana syaitan mendatangi. Maka di situ kita boleh memperbaiki diri kita supaya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kepada keampunan Allah, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah berlaku zaman Nabi SAW ni, bila seorang lelaki dia mengadu tentang masalah diri dia. Kalau kita tengok uslub, kaedah cara Nabi SAW, Nabi tak jawab soalan tu. Hal ni yang disebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ajak manusia ni bil hikmah, dengan cara yang paling bijaksana. Lepas tu tuan-tuan tengok, ya, kita ada anak-anak, kita dengan suami, kita dengan isteri, dengan manusia ni. Lagi kita bersikap keras, dia semakin menjauh. Ya, kita nak tunjuk kita punya power kita. Kalau kita seorang ibu ayah, kita ibu ayah. Kita menegakkan keegoan kita. Ya. Tuan-tuan akan tengok, di anak kita semakin menjauh. Dia bukan semakin mendekat dengan kita. Kerana kita tak ubah uslub ni. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah perintah supaya kita mengajak manusia ni balik kepada Islam dengan hikmah. Ya, sebab tu disebut dalam hadis khatibun nas ala qadri uqulihim. Kamu bercakap dengan orang, tengok qadar akal dia. Nabi cakap dengan orang macam ni, gini jawapan dia. Dengan budak-budak, ini uslub dia. Ya, yang kemana kita baca dalam kisah apa? Perang Badar Al-Kubra. Bila Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tangkap seorang budak. Ya. Yang dia ni bersama-sama dengan musyrikin Mekah. Sayyidina Umar pukul dia. Saya mau orang bekeh. Saya mau pukul dia. Saya mau tanya berapa orang di sana. Dia kata dia tak tahu. Rasulullah SAW tengah solat. Lepas Nabi Zui salam, Nabi tengah semayang. Nabi kata, hey Umar, waktu dia cakap betul kamu, ya, kamu pukul dia. Waktu dia cakap tak betul ni, kamu marah dia. Ya, mula-mula budak ni bagi tahu dah. Di sana ada ramai orang. Ya, ada ramai pasukan-pasukan, ya, yang berkumpul. Lalu bila saya mau tekan lagi, dengan pukul budak ni, dia cakap tak betul lah. Jadi Nabi ni pergi pujuk budak ni. Nabi cakap dulu, hilangkan takut dia. Lalu Rasulullah SAW tanya dia, berapa ekor unta sehari dia sembelih? Nampak kehebatan Nabi SAW. Lalu budak ni bagi tahu dia sembelih 9 ke 10 ekor. Bila 9-10 ekor, Rasulullah dapat dah jawapan. Musuh kita 1000 orang. 950 ke 1000 orang. Itu saja. Jadi sahabat tengok, oh itu uslub. Ini orang panggil bil hikmah. Bukan saja ilmu, tapi hikmah, kebijaksanaan. Sebab tu Rasulullah SAW bila dibelah dadanya sebelum naik dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, bukan hanya dimasukkan ilmu dalam hati Nabi, dalam dada Nabi, tapi hikmah, kebijaksanaan. Ya, siapa nak dapat hikmah, dia kena ada ilmu, dia kena beramal dengan ilmu dia. Allah akan berikan kepada dia hikmah. Tuan-tuan tahu kelebihan sembahyang tahajud. Tuan-tuan bangun sembahyang tahajud. Tuan-tuan beramal dengan tahajud. Tuan-tuan dapat kelazatan dalam tahajud. Allah akan beri hikmah. Bila kita bercakap, suami kita dengar, isteri kita dengar, anak-anak kita dengar, hikmah. Bila kita berdoa, mustajab. Ya. Bila kita berbicara, kalam kita adalah hikmah, menjentik hati-hati manusia. Ya. Hikmah itu didapati dengan ilmu, amal, istiqamah, hikmah. Allah Ta'ala beri hikmah. Maka itulah yang ada pada diri Nabi SAW. Jadi ingat, pendekatan kita, kalau kita keras, kita ekstrim, kita tidak pernah menang. Bahkan anak kita semakin menjauh, semakin menjauh. Sebab tu kita kadang-kadang ada waktu kita kena retreat. Ya.
pertubuhan politik, parti-parti, persatuan, biasa dia sekali-kali dia akan buat retreat. Retreat ni undur ke belakang. Makna retreat ni kita balik, duduk sekejap, tengok balik, muhasabah balik. Ya. Kadang-kadang kita rasa cara kita betul, tapi cara kita tak betul. Sebab tu hari ni anak-anak hilang role model. Dia tak rasa dah mak ayah ni role model dia. Lalu dia keluar, dia jumpa kawan-kawan yang jahat. Yang depres lagi bunuh diri. Yang lagi kerah dia. Lagi dia menjauh daripada kita. Ya, sebab tu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan disebabkan rahmat Allah, maka kamu wahai Nabi SAW, linta lahum, kamu ni bersikap lembut dengan sahabat kamu. Kamu tak keras. Ya, walau kunta fazzan ghalizan qalbi la faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras, nescaya mereka akan jauh daripada kamu. Ini Quran sebut. Ya, sebab tu tuan-tuan, ilmu, kalau kita dengan anak-anak kita tengok, ya, kita kata, "Ustaz, saya ni dah macam-macam dah." Ya, tak apa, itu memerlukan kesabaran. Kadang-kadang memerlukan ilmu. Dan kadang-kadang memerlukan hikmah. Dan memerlukan istiqamah dalam apa yang kita buat. Kita akan dapat jawapannya. Maka tuan-tuan rahmat Allah sekalian, yo, jadi Nabi ni ajar. Contoh, saya buat contoh. Macam mana ilmu coaching. Bila Allah kita tadi mari jumpa Nabi SAW, bagi tahu, saya nak jihad boleh. Ya. Nak infak harta boleh. Nak semayang boleh. Nak zikir boleh. Tapi satu bab, zina saya tak ada tinggal. Ya. Rasulullah tak tanya, pasal apa kamu ni kuat sangat nafsu, kamu ada makan ubat ke? Ya, kamu dulu macam mana sejarah hidup kamu? Nabi tak tanya soalan pelik-pelik ni tuan-tuan. Rasulullah tanya simple je. Yang akhirnya jawapan dia temu sendiri dalam diri dia. Jawapan tu dah ada dalam diri kita. Macam juga lelaki yang kita baca kisah bunuh 99 orang, 100 orang ni. Dia dah ada jawapan dalam diri dia. Ya, cuma nak suruh orang tunjuk saja. Nak suruh orang bagi tahu, nak suruh orang jentik, tu dia sedar. Dia sedar dia dapat sesuatu. Ya, sama juga manusia hari ni, kita hidup ni, fitrah kita Islam. Fitrah kita nak kebaikan. Kerana kita semua ni asal daripada syurga. Kita nak balik ke syurga. Cuma nak orang tunjuk jalan tu betul cara dia. Ya, nak orang nasihat tu kena cara dia. Ya, dan memang ada terkadang-kadang, ya, kalau orang ni dia tak makan dengan orang ni, kita kena biar orang lain. Ya, kadang-kadang mak ayah tak makan nasihat, cari pak saudara, mak saudara, cari ustaz, cari orang ni, kawan-kawan yang baik. Ya, kadang-kadang dia dapat sesuatu daripada orang lain. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Nabi tanya dia, Rasul tanya dia, baik, kamu tak boleh tinggal zina. Dia main mengadu, dia minta zina tak boleh. Hak lain semua boleh. Arak saya curah dah. Ya, nak jihad saya sanggup mati fisabilillah. Nak taat mak ayah saya boleh. Tapi zina minta maaf. Boleh tak Rasulullah? Saya nak berzina. Lalu Nabi kata, kalau ini jawapan Nabi SAW. Nabi tanya balik. Nabi tak jawab, Nabi bertanya balik. Ini ilmu coaching. Ilmu coaching. Orang itu dapat jawapan daripada diri dia. Membuka inner drive dia. Membuka hati, suara hati dia. Membuka pintu kebaikan yang dah ada fitrah dalam diri orang. Lalu Nabi SAW tanya, kalau orang berzina dengan mak kamu boleh tak? Tak boleh dia kata. Zina dengan mak saya tak boleh. Nampak? Satu. Nabi dah ketuk satu. Buka sikit dah. Kalau orang berzina dengan isteri kamu, tak boleh. Dua. Dia terbuka sikit dah. Kalau orang berzina dengan adik perempuan kamu, tak boleh dia kata. Buka lagi. Kalau orang berzina dengan kakak kamu, tak boleh. Orang berzina dengan mak saudara kamu. Bila Nabi tanya ni, membuka suara hati dia. Dia kata tak boleh. Maka Rasulullah kata, itulah Islam mengharamkan zina. Jadi dia dapat jawapan, dia dapat jawapan dengan soalan dia. Kalau tuan-tuan pergi belajar hari ni, dia ada ilmu public speaking, ya. Ada ilmu coaching. Ini ilmu coaching. Subhanallah tuan-tuan. Macam anak-anak kita lah. Tak. Kita suruh semayang sunat, dia kata ni sunat je bukan wajib. Ya. Time-time dia nak main bola, nak main futsal, dia nak tengok TV, tanya dia, tengok TV ni sunat ke? Main bola ni sunat ke? Ya. Nak makan coklat ni sunat ke? Tak. Aiskrim tu sunat ke? Kita tanya balik dia. Dia akan dapat jawapan sendiri dalam diri dia. Itu uslub. Itu dah antara kaedah-kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khatibun nas ala qadri uqulihim. Kamu bercakap dengan orang mengikut qada akal dia. Ya, qada akal dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian. Lalu orang alim ni, yang lelaki ni pergi jumpa ni, yang dah bunuh 100 orang ni. Bila dia bagi tahu, dia cerita dia bunuh 100 orang. Lalu kata si alim ini, siapa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Dia tanya dia. Sebenarnya kalau kamu nak bertaubat ni, siapa yang nak halang kamu? Makhluk mana? Siapa yang boleh menghalang kamu daripada taubat? Itu je orang alim ni tanya dia. Buka pintu hati dia. Ya, menjentik kesedaran pada diri dia. Lalu pertanyaan yang ada pengingkaran dan menyimpan satu kehairanan dalam diri dia. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia dapat jawapan. Kalau kita duduk cerita, kita syarah, dia tak pakar. Tapi bila dia berfikir, dia akan dapat. Sebab tu dah banyak ayat-ayat Quran. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun. Ya, kan kita pernah sebut. Wah, para ulama kata satu saat kamu berfikir kebesaran Allah lebih baik 1000 tahun kamu beribadah tanpa kamu merasai kebesaran Allah Ta'ala. Orang yang tadabbur Quran, berapa ayat tapi dia faham, dia beramal dengan ayat Quran lebih baik daripada orang yang baca 30 juzuk tapi dia tak dapat roh daripada Quran. Itu nilai dia. Sebab tu amalan ni bukan pada banyak. Ya. Amalan yang pada yang terbaik. Ayyukum ahsanu amalah. Yang kamu buat tu yang paling baik. Bukan paling banyak, bukan pada kualiti, tapi pada kuantitinya. Ya. Bukan pada kuantiti yang banyak, pada kualiti dia. Mana nilai ibadah itu. Itu maksudnya. Ya. Bukan kuantiti tapi kualiti ibadah. Semayang yang khusyuk, doa yang ada keisyafan, doa yang ada tangisan, sujud yang menangis pada Allah, zikir yang menggetarkan hati kita. Ya. Yang kita buat penuh perhayatan, penuh kesedaran roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana ilmu adalah satu perkara yang sangat penting, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ilmu itu, ya, boleh merubah segala-galanya. Ya, sebab tu ada kisah disebut. Ya, ada orang kaya tinggal anak dia beratus ribu dinar dirham. Tapi bila anak tidak ada ilmu, akhirnya anak jadi peminta sedekah. Dan ada orang kaya yang tinggal anak dia tanpa ada duit, tapi beri ilmu. Akhirnya yang miskin ni menjadi seorang yang kaya. Ini kita kena faham betapa besarnya nilai ilmu itu. Maka rahmat Allah itu terlalu luas, dan rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Sebesar banyak, sebanyak mana dosa kita, wajib kita bersangka baik, husnuzan pada Allah, bahawa Allah mengampun dosa-dosa kita. Ya. Sebab Allah Ta'ala ni di sebuah hadis mencintai orang yang bertaubat kepadanya melebihi daripada seorang ibu. Nabi kata seorang ibu yang berpisah daripada anak dia. Dalam dunia ni tak ada lah kasih sayang yang paling hebat melainkan kasih sayang seorang ibu pada anak dia. Ya. Nabi beri perumpamaan seorang ibu yang kehilangan anak dia. Lalu dia mencari, tak jumpa, kerinduan yang amat. Tiba-tiba dia dapat anak dia. Dia dapat anak dia tu, kasih sayang tu. Kata Nabi SAW, begitulah umpamanya Allah mencintai hambanya yang bertaubat pada dia. Ya. Lepas tu dengan manusia ni kita tempiah kena jaga. Lepas tu kita kena kawal emosi dan mulut kita. Kalau kita seorang ibu ayah, kadang-kadang kita cakap tu jadi doa untuk anak kita. Kita tak sedar, kita pernah sebut perkataan yang menyebabkan dia jadi macam tu hari ni. Ya, lagi dia buat ni, lagi kita keluar emosi kita, semakin dia jauh daripada kita. Ya, ini kita kena ingat. Maka Nabi kata Allah melebihi kegembiraannya daripada seorang ibu yang dah berpisah lama dengan anak dia, sangat rindu. Lalu tiba-tiba Allah jumpakan kembali saat pertemuan itu. Nabi kata Allah mencintai hambanya yang bertaubat, mengasihi seorang yang bertaubat lebih daripada rasa itu lagi. Subhanallah tuan-tuan, begitulah hebatnya. Ya, kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas orang yang dapat cinta Allah dalam hidup dia, dia dah dapat nikmat mencintai Allah.
maka hidupnya mawaddah warahmah. Hidupnya sudah alih, aman dan bahagia. Dia sudah dapat syurga di dunia ini. Ya. Dia tak peduli apa orang kata. Wala yakhafuna lawmata laim. Dia tak takut celaan orang manusia. Dia tak bimbang orang tidak menghargai dia. Dia tak bimbang orang tak pandang pada dia. Dia tak harapkan lagi perhargaan manusia, pujian manusia. Ya. Kerana hidup dia sudah dapat cinta Allah. Itulah tahap kecintaan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka orang alim ni disebut sebagai seorang murabbi. Orang murabbi ni orang yang mendidik. Ya. Dia bukan hanya beri ilmu, bukan hanya dia mengetuk pintu taubat, membuka inner drive, suara hati si pelaku dosa dan maksiat, menggambarkan bahawa taubat dan rahmat Allah itu luas, tetapi dia menunjukkan jalannya seperti apa dan bagaimana. Apa jalan dia? Ya. Jalan dia itulah yang disebut oleh dalam hadis yang kita baca ni, dia kena tinggalkan negeri dia. Ini jalan. Hak tadi dia buka pintu hati, siapa halang kamu taubat? Lalu dia tunjuk pula jalan. Sebab tu kita nak berubah ni tuan-tuan, satu kita dah ada satu kesedaran, dah ada satu keinsafan, dah menemukan sesuatu dalam diri kita. Maka yang berikut next stepnya, kita kena ada jalan dia, tarik, kena ada jalan dia. Maka jalan itu disebut oleh para ulama, antaranya kalau kita nak berubah, ya, kita yang pertama kita sebut kisah Hanzalah itu, yang kadang-kadang mari lemah iman, kuat iman. Kita kena beramal sesuai dengan diri kita. Orang lain baca Quran sehari juzu, kita tak mampu, jangan ikut dia. Ya, kita kata alhamdulillah, sahabat kita boleh baca Quran juzu sehari. Ya Allah, moga-moga aku pun boleh juga. Tapi kita beramal sesuai dengan diri kita. Ya, kita tak mampu lagi nak tahajud 8 rakaat, tapi kita boleh maintain semayang witir, alhamdulillah. Ataupun kita boleh maintain semayang tahajud 2 rakaat, alhamdulillah, sudah baik. Ya, zikir sudah ada sedikit. Ya, kita beramal sesuai dengan diri kita. Sa'atan wa sa'atan. Itu jawab Nabi SAW kepada Hanzalah dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mereka mengadukan kelemahan iman mereka bila jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila jauh daripada majlis-majlis ilmu. Ya, jadi itu kaedah dia. Lalu yang kedua, jalan dia, kita kena pilih kawan-kawan yang baik. Betapa besarnya pengaruh kawan-kawan, sahabat dalam kehidupan. Besar pengaruh dia. Orang yang berkawan dengan orang kaya-kaya, ya, dia tak sedar dalam dia berkawan orang kaya ni, dia tu miskin. Dia balik, dia gaul dengan orang kaya-kaya. Dia balik, dia menyusahkan suami dia. Dia tengok kawan dia ni Adam ni, dia nak minta dengan suami. Tak boleh ke abang beli saya macam dia juga? Dia tak sedar diri dia tu miskin. Orang kaya, dia cakap-cakap gini, dia ada harta, dia memiliki. Kita cakap-cakap, kita tak sedar kita ni orang miskin. Bagaimana besarnya pengaruh kawan. Sebab tu Rasulullah SAW ni, Allah tegur Nabi. Allah suruh Nabi bersama orang miskin. Ya. Dan bagaimana orang yang kaya, kalau dia bergaul dengan orang miskin, merendahkan diri dia, menjadi seorang yang pemurah, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah tegur Nabi SAW bila Rasulullah SAW nak dakwah kepada pemimpin-pemimpin. Memang betul dari sudut ilmunya. Bila satu ketua kabilah masuk Islam, bila raja-raja memeluk Islam, rakyat dia akan memeluk Islam. Bila ketua kabilah masuk Islam, pengikutnya akan masuk Islam. Tapi dalam keasyikan dakwah Nabi, Allah tegur Nabi, Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu dalam kamu bersama-sama orang yang mengajak kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajha, yang mereka harap itu redha Allah. Mereka tak cari dunia, dia tak glamour, dia nobody, bukan sesiapa, tapi Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Dia orang fakir, dia orang miskin, dia tidak ada dikenali, tapi amalannya dicintai Allah. Allah tegur Nabi, jangan kamu tinggal orang macam ni.
Ya, jangan tinggal. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan palingkan mata kamu daripada melihatnya, daripada bersama dengannya. Turidu naziratal hayatid dunya, kerana kamu nakkan kepada kehidupan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikut orang yang Allah dah lalaikan hati dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa taba'a hawa, perbuatan mereka mengikut nafsu, wa kana amruhu furatah, dan mereka melampau dalam tindakan dia. Tuan-tuan, orang kaya dia kawan dengan orang miskin, akhirnya apa akan jadi? Dia akan jadi orang yang hamba. Dia akan jadi orang merendah diri, tawaduk. Ya, betul. Orang kaya lagi dia kawan dengan orang lagi kaya daripada dia, dia tak akan pernah rasa cukup. Begitulah si miskin kawan dengan orang kaya, akhirnya berjangkit. Penyakit ni berjangkit. Sama ada kita dapat penyakit dia, dia dapat penyakit kita. Antara dua. Begitulah besarnya ya, peranan ya, faktor kawan ni. Ia mesti berlaku proses itu. Maka jalan tu ada jalan. Jadi kita akan baca ni tuan-tuan. Bagaimana para ulama ni mengatakan bahawa kamu kena berpindah. Kamu kena tinggal negeri yang kamu bermaksiat. Kamu tak boleh duduk di sini dalam lingkungan ini. Kamu kena duduk dengan lingkungan orang-orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan semua, kita pun kita pun nak pergi bersih tempat yang kotor. Kita masuk dalam lubang najis, tong sampah yang penuh dengan najis, kita pergi tempat yang kotor, kita bersih, maka kita tetap kena dengan najis itu. Kita kena dengan najis itu. Dan kita kena ingat betapa besarnya faktor environment, faktor bi'ah yang salihah, bi'ah yang salih, bi'ah yang talih, yang baik, yang tidak baik. Maka orang alim ni kata, kamu kena tinggal negeri yang kamu buat dosa ni, negeri yang kamu bermaksiat, negeri dan kampung yang kamu bunuh orang ni. Kamu tak boleh duduk sini. Menunjukkan bahawa lepas kita dah dapat satu kesedaran, keinsafan, kalau kita duduk dalam grup-grup yang kalau grup ni grup sekolah lama-lama, ada kasih-kasih lama-lama dah, menyebabkan kita teringat memori lama-lama, kita kena leh grup. Kita main dalam Facebook tengok jumpa orang yang tak baik, kita kurangkan Facebook. Ada friend-friend yang tak baik, kita unfriend. Kita cari yang baik-baik. Sebab pengaruh sahabat dan kawan terlalu besar dalam kehidupan seseorang. Merubah kehidupan. Bukan sahaja gaya berfikir, bahkan gaya kehidupan dia akan berubah. Jadi oleh kerana itu, orang alim ni memerintahkan supaya lelaki ni yang ingin bertaubat, supaya meninggalkan kampungnya yang buruk, yang penuh dengan kemaksiatan, lalu berhijrah ke tempat yang telah ditentukan untuk dia, di mana di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapat bergaul bersama-sama dan beribadah bersama-sama kepada Allah Taala. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut, kalau keluarga kita, siapa pun, dia rosak di kampung ini, dia tak boleh duduk di sini. Dia kena hijrah. Anak kita, dia rosak di sekolah. Hari ni bagaimana? Di sekolah-sekolah rendah dah ada vape, dah ada video-video lucah. Dulu, zaman-zaman dulu orang main CD-CD lucah. Sekarang ni dah di telefon. Akses kepada media yang terlalu bebas. Fitnah dan ujian akhir zaman yang terlalu dahsyat. Dia rosak di sekolah ni. Dia tak boleh dah sekolah tu. Tuan-tuan kena pindah di sekolah lain. Anak kita makan pay, dia kena dadah di kampung di sini, maka dia tidak boleh lagi balik ke kampung ni. Dia kena pergi tempat lain. Walaupun sekejap. Saya dah jumpa ramai orang, beratus orang, anak dia kena ambil di polis, AADK, keluar, dia kata nak balik sehari je ke rumah, nak jumpa mak, nak rehat sehari je, lepas tu nak pergi lah, mak nak atur pondok, nak pergi lah. Daripada kering dah gemuk sihat dah ni, dah berubah dah, kita tengok subhanallah sukanya kita. Tapi tuan-tuan, beramal dengan hadis yang kita baca ni, beramal dengan kisah yang kita baca. Ketika mana seorang itu dibuka pintu taubat, dia nak bertaubat, dia tidak lagi boleh balik ke negeri yang dia bermaksiat, tempat yang dia rosak. Dia kena hijrah. Dia kena hijrah. Dan kita tidak boleh berkompromi dalam bab ni. Bila kita tahu di sini dia rosak, terus kita pindahkan di tempat lain.
Itu yang disebut. Dan kita kena ingat, Rasul tidak pernah berbohong. Kalam Nabi tetap benar. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi tidak bercakap ikut nafsu dia. Mereka apa yang Rasulullah cerita dalam hadis ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan percayalah. Ayo, sesiapa yang WhatsApp. Lepas tu kita WhatsApp daripada grup WhatsApp ni. Live kan grup ni. Subhanallah tuan-tuan, di akhir zaman ni ujian dahsyat. Saya nak cerita tuan-tuan, saya pernah. Telefon kita ni, Masya Allah banyak grup ni tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang kalau saya tak jawab SMS ke WhatsApp, saya minta maaf. Kadang-kadang tak sempat nak scroll. Tak sempat. Jadi insya-Allah siapa yang bersedekah, siapa yang insya-Allah saya selalu mendoakan. Kalau tak terjawab tu minta maaf. Penuh ni berapa tahun yang dulu ni, lama dah ni. Saya di-add dalam satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni nama Allah. Nama grup WhatsApp tu Allah. Nama grup tu Allah. Jadi saya tak pernah buka pun. Banyak nak nampak tu masuk tak pernah buka. Sebab kita ada banyak lagi komitmen. Kadang-kadang grup family pun tak terbuka. Kita kadang-kadang ada waktu je kita tengok WhatsApp, bukanlah sama-sama tidur. Bahkan saya sudah beberapa tahun, cepat 5 tahun dah, telefon saya silent. Tak pernah saya buka suara telefon. Supaya kita tak nak bunyi ting masuk WhatsApp kita mengganggu kita. Mengganggu konsentrasi kehidupan kita. Silent. 24 jam saya tak pernah buka sound. Bukan kata nak semayang tu silent, tidak. 2-3 tahun saya tak pernah buka sound. Memang silent. Jadi kalau ada orang telefon tak akak, minta maaf. Kalau ada masih tak terbalas tu pun minta maaf. Kena remind semua kena tu. Tapi setakat ni okey, ada waktu yang kita tengok. Ada benda yang kita kena tengok, berita, ada benda yang kita kena bersama dengan masyarakat ni. Saya nak sebut tuan-tuan ya. Bila mana media baru hari ni, manusia sudah hidup dalam zaman yang baru. Dia menangis, dia tertawa, dia berduka kerana telefon. Orang seorang boleh menangis dengan telefon. Dia boleh mengilau, bersuka depan telefon tanpa dia jumpa dengan orang. Itulah yang para ulama mengatakan kita di akhir zaman ni, itulah kehidupan kita. Tangan kita sudah menyamai lidah kita. Kita tulis ni macam lidah dah. Tangan ini menyebabkan kita ke neraka. Jadi tuan-tuan semua, satu hari saya di-add dalam grup, nama dia Allah. Nama grup tu Allah. Jadi saya ada satu hari kita rasa nak buka semua video-video lucu. Video-video lucu ni. Subhanallah. Saya tulis, saya leh grup. Subhanallah tuan-tuan. Nak ceritanya apa? Dahsyat. Apatah lagi anak-anak muda gini, anak-anak kita ni, yang ada akses kepada telefon, kepada internet. Sebab tu kadang-kadang sangat penting hijrah. Kalau telefon merosakkan dia, ambil telefon. Tak payah bagi telefon, tak payah bagi internet. Kalau sekolah ni merosakkan dia, kita kena tukar di sekolah lain. Kalau kampung ini merosakkan dia, dia kena tukar kampung lain. Kalau kawan ini merosakkan dia, jangan berkawan dengan orang ni. Unfriend dia. Jangan duduk dalam grup ni. Cari suasana yang baik. Itulah yang menentukan survivor kita nak bertaubat. Jalan kita untuk kembali pada Allah. Maknanya bukan sahaja dengan taubat, dengan kesedaran yang seketika. Sebab tu ada orang bila mak mati menangis sekejap, dia liang lahat. Tapi dia boleh berubah balik. Sebab apa? Suasana dia. Hijrah tidak ada. Environment yang mempengaruhi kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, saya tak cadang nak panjang sangat hari ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Besok kita sambung lagi. Dan betul lah hari ni buka puasa di laut hari ni. Petang ni insyaAllah, tengok lepas-lepas asar nanti kita akan buat satu video lah nanti, tazkirah santai di pantai. Betul lah malam ni nak pergi candak soto insyaAllah. Kebetulan jadi petang ni lepas-lepas asar kat arah ni insyaAllah nanti kita ada sedikit tazkirah petang ni. Ada dialog dengan tu pagi ni, tak payah panjang-panjang sangat. Panjang lagi kita nak baca ni, nanti kita sambung lagi. Dan pagi esok pun kalau tak sempat balik, mana kuliah pagi esok mungkin di lautan, mungkin atas buk ataupun di Bengkalang, dekat laut sana lah.
InsyaAllah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita mengharapkan ya, dengan apa yang kita baca ni, ya, walaupun kisah ni sebenarnya panjang, untuk kita ambil ibrah dan pengajaran. Kita nak ambil ibrah, ya, kita nak melihat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, batu kita kena beri peluang, dan sentiasa mesti memberi peluang. Jangan tutup peluang itu. Jangan buang keluarga kita, jangan buang ahli maksiat, ya, kerana Allah dengan rahmatnya Allah menyayangi mereka. Allah tidak pernah marah macam kita marah. Ya, batu kita kena bersifat rahmat, dan cara bersifat rahmat, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kamu kena bersifat lembut, kamu kena ada uslub yang betul, ilmu yang benar daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizan qalbilan faddu min hawli. Ingat Quran sebut, kalau kamu bersikap keras, kamu kasar, ya, kamu lagi garang, lagi beken, lagi marah lagi, percayalah, orang itu semakin menjauh, hatinya semakin jauh, bukan semakin dekat. Kalau kita suami isteri, tidak ada lagi kebahagiaan. Sebab apa? Masing-masing dah bawa hati dah. Cuba kita minta maaf, cuba kita merendah diri. Tuan-tuan tengok hasil dia. Kalau kita ibu dan ayah dengan anak-anak, sama juga. Tak hina seorang ibu dan ayah minta maaf pada anak dia. Kerana dalam sirah, Nabi Yaqub bersujud pada anaknya Yusuf. Bukan merendah diri, tidak. Tapi itulah kaedah yang diajar oleh agama kita. Ya, kerana seorang ni kita tak boleh menjauhkan dia, kita nak menjinakkan dia, mendekatkan dia. Basyiru wala tunafidu, menggembirakan dia. Ya, bukan nak cerita neraka, dosa kamu macam ni, tidak. Tapi gembirakan dia. Dengan dosa kamu, Allah ampun dosa kamu. Ibu ayah sanggup terima kamu. Ya, kami tak pernah buang kamu. Ya, kita buka peluang itu. Kita bersifat rahmat. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kebaikan, dengan ilmu yang kita ada, dengan hikmah, dengan istiqamahnya kita ni, lagi ramai insan yang terselamat daripada azab neraka Allah Ta'ala. Orang akan melihat begitu besarnya rahmat Allah. Kita ada Allah yang insya-Allah sentiasa membuka pintu taubatnya untuk hamba-hambanya. Kita semua pun dosa, dan kita tak tahu lagi esok lusa apa dosa yang kita akan buat. Maka jangan menghukum orang, jangan menghina orang. Sebaliknya, jadilah orang yang innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang suka bertaubat, selalu bertaubat. Siapa yang rajin bertaubat, dia akan dapat cinta Allah. Persoalan kita bukan kita mencintai Allah, adakah Allah mencintai kita? Jadi siapa yang nak dapat cinta Allah, selalu bertaubat. Satu ibadah yang sangat besar. Ya, kadang-kadang orang nampak ibadah ni sembahyang tahajud, orang nampak ibadah ni baca Quran, orang nampak ibadah ni bersedekah, orang nampak ibadah ni berjihad, orang nampak ibadah ni berzikir. Tapi kita lupa, di sana ada satu ibadah yang hebat. Nama ibadah itu ialah bertaubat kepada Allah Subhanallah. Sehingga diadakan satu solat sunat khusus, namanya solat sunat taubat. Subhanallah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bangun tengah malam, sembahyang sunat taubat itulah paling khusyuk. Sembahyang sunat taubat dulu. Lepas kita berwuduk, kita sembahyang sunat wuduk, taubat dulu. Sembahyang sunat taubat. Kerana itu yang paling kita khusyuk. Itu yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita yang banyak. Kita menangis di hadapan Allah, memikirkan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Mulut kita yang cakap yang kasar, mendoakan yang tidak baik, memutuskan silaturahim. Ya, tubuh badan kita yang banyak bermaksiat, ketelanjuran kita dalam perbuatan kita. Batu taubat ni mana? Ar-rujuk. Rujuk ni kembali. Kembali apa? Daripada minal maksiat ila ta'ah. Rujuk kembali daripada kita bermaksiat kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, amalkan. Ya, bahkan kalau boleh kita mandi pun kita niat, ya Allah, aku mandi ni nak mandi taubat supaya kau gugurkan dosa. Kita macam kita ambil sembahyang niat. Kita basuh tangan, minta Allah gugurkan dosa-dosa kita. Tangan kita ni banyak dosa-dosa maksiat. Kita komor mulut kita.
Minta Allah jadikan lidah kita ni rajin berzikir, menyebut nama Allah. Lidah kita tak mengumpat, tak ribah, tak fitnah. Ya, sentiasa dalam kebaikan. Ya, dalam wuduk kita ni, kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Moga Allah merahmati kita dengan keampunannya. Ya, Allah berkati kehidupan kita dengan kita melihat keagungannya, kebesarannya, rahmatnya yang begitu luas. Dan insya-Allah kita ke syurga Allah dengan rahmat itulah. Dan rahmat itulah yang sentiasa kita mohon dalam doa kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ya Allah, kurniakanlah daripada sisimu, Rabbana atina min ladunka rahmah, rahmatmu untuk kami. Minta rahmat Allah untuk kita. Wahai lana min amrina rasyada, dan kau pimpin kami ya Allah. Kita kena dipimpin oleh Allah, duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Ya, insya-Allah tuan-tuan semua, belum kita berakhir, marilah sama-sama saat hujan yang masih turun ni, subhanallah, hujan turun. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lupa sana maklum berapa perkara. Untuk siapa yang nak masuk ibadah korban, nanti kita ada buka ibadah korban. Siapa-siapa nak masuk berkorban di sini, korban dan akikah. Ya, insya-Allah nanti kita iklankan. Bolehlah simpan niat nak berkorban. Nanti kita cerita buat korban akan datang. Ya. Jadi tuan-tuan semua, belum kita berakhir ni, di saat Ayyamul Bid, hari putih hari ni 15. Ya. Kalender Hijrah 13, 14, 15. Itu yang nak pergi cari soto ni. Ada Ayyamul Bid, hari kita berpuasa hari ni, subhanallah. Doa kita mustajab. Mulut kita dicium oleh bau yang harum oleh para malaikat. Hujan yang turun, tanda rahmat Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kata Allah, tidak ada sesuatu setitik hujan yang turun ke bumi ni illa yusabbihu bihamdi, melainkan hujan itu sedang bertasbih kepada Allah. Maka betapa kufurnya kita, betapa lalainya kita. Hujan turun daripada tadi, kita tak zikir, kita tidak ada tasbih, kita sibuk dengan kehidupan dunia. Kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, sedangkan makhluk Allah sedang bertasbih. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, tapi kamu tak faham bahasa dia bertasbih. Tuan-tuan, mari kita ambil peluang ini. Saat langit terbuka, saat waktu pagi yang Nabi berkati doanya, saat sedang berpuasa, saat Allah menurunkan rahmatnya, malaikat bersama kita dalam majlis ilmu, orang-orang yang soleh, bakal-bakal ahli syurga, sahabat-sahabat kita, ukhwafillah, sedang bersama dengan kita. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan, berdoa pada Allah. Hadirkan hati kita, ingat dosa-dosa kita yang banyak, kelalaian kita, kesilapan kita, mendidik anak-anak, suami, isteri, menzalimi, mengkhianati, ribah, mengumpat, namimah, mengadu domba, ya, memfitnah. Banyaknya dosa-dosa yang kita telah lakukan. Dan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Tuhan beri, tak kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita simpan harta kita, padahal mana dah orang mati dalam keadaan penyesalan kerana hartanya tidak dibawa ke akhirat. Maka marilah kita merenung di pagi yang mulia ini, bermuhasabah. Hadirkan insan-insan yang kita zalimi, keluarga yang kita sayang, ibu ayah kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Hadirkan mereka, ziarahi mereka dengan doa-doa kita. InsyaAllah, moga Allah memakbulkan segala doa dan permintaan kita pada pagi ini. InsyaAllah, sama-sama kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim,
Ya Allah ya Ghafur, ya Qabilut Taubah, Ya Allah ya Wadud, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Quddus ya Salam, Ya Latif ya Wadud, Ya Allah ya Sami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, dengarlah rintihan hamba-Mu ini ya Allah. Izinkan tangan kami yang hina-hina ini ya Allah, tubuh yang banyak bermaksiat, lidah yang sentiasa menyakiti orang, hati yang begitu lalai mengingati-Mu, mata memandang yang haram. Begitu banyak nikmat yang Engkau anugerahkan, tetapi kami kufur dengan nikmat itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Rahmati kami dengan keampunan-Mu ya Rabb. Ampun dosa-dosa kami semenjak kami akhir balik sehingga saat kewafatan kami. Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, beri kami kesempatan bertaubat sebelum kami meninggalkan dunia ini. Wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, rahmati kami di saat kewafatan kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampun dosa kami setelah kami meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Rabb, dosa kami menggunung tinggi, dosa yang sengaja yang tidak sengaja, dosa yang tersembunyi yang terang-terangan. Maafkan kami ya Rabb. Rahmati kami dengan rahmat-Mu. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Kami mohon redha-Mu ya Rabb. Jauhkan kami murka dan neraka-Mu. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampun dosa kami. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Redha-Mu bersama keredaan kedua ibu bapa kami. Engkau beri syurga pada ibu dan ayah kami, kami dapat syurga ya Rabb. Ya Allah, kami tumpang rahim ibu kami 9 bulan 10 hari. Rahim itu nama-Mu ya Rabb. Engkau Rahman, Engkau Rahim. Ya Allah, gantikanlah tempat yang kami tumpangi itu dengan syurga-Mu ya Rabb. Masukkan ibu kami dalam syurga Firdaus semua ya Rabb. Setiap titik susu yang kami minum yang mendari darah daging kami di saat ini ya Allah, yang di saat ini kami beribadah kepada-Mu daripada titik susu itu ya Rabb. Jadikan semuanya pahala buat ibu kami ya Rabb. Gugurkanlah dosanya sebagaimana Engkau gugurkan darahnya di saat melahirkan kami. Tumpahnya darah yang banyak itu, bercucuran air mata yang berguguran, kesakitan di saat melahirkan kami ya Rabb. Gantilah semuanya itu dengan syurga dan keampunan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmati ayah kami. Jadikan setiap titik peluhnya membesarkan kami, menafkahi kami, mendidik dan memelihara kami. Semuanya pahala buat ayah kami ya Rabb. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Anak-anak kami, keluarga kami, adik-beradik kami, jemaah-jemaah kuliah kami ya Rabb. Sahabat-sahabat yang kami cintai kerana keagungan-Mu ini ya Rabb. Masukkan kami dalam syurga-Mu ya Rabb. Wafatkan kami semua husnul khatimah, dalam keadaan kami beriman, dalam keadaan kami menjadi Islam, dalam keadaan kami beribadah kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Beri peluang kami berbakti pada ibu dan ayah kami. Maafkan dosa-dosa kami yang begitu banyak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, suami isteri, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami, rumah tangga kami, adik-beradik kami jannah qabla jannah, syurga sebelum syurga. Begitu banyak dosa kami ya Rabb, kelalaian kami, kejahilan kami dalam mendidik keluarga kami, kesibukan kami dengan kehidupan dunia ini, sehingga kami mengabaikan anak-anak dan keluarga kami. Maafkan kami ya Rabb. Ampun dosa-dosa kami ya Rabb. Kami menyayangi keluarga kami ya Rabb. Begitu banyak kedosa kami, begitu banyak kesalahan dan kecuaian kami. Himpunkan kami semua dalam syurga-Mu ya Rabb. Buka pintu orang-orang yang kami sayang ya Rabb. Jauhkan mereka daripada najis dadah. Jauhkan mereka daripada PP yang khayal. Cabut maksiat daripada diri kami dan diri mereka ya Allah. Cabut kelazatan maksiat itu ya Rabb. Gantikan kami dengan nafsul mutmainnah. Bukalah pintu hati anak-anak kami, keluarga kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, zuriat keturunan kami menjadi hamba yang beriman kepada-Mu ya Rabb.
menjadi hamba yang bertakwa kepadamu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah wa minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima doa kita dan amalan kita. Dan saya memohon kemaafan kalau ada kesilapan, ada kelemahan-kelemahan menyentuh hati dan perasaan. Itu semua adalah kelemahan diri saya yang banyak dosa dan maksiat. Moga Allah mengampunkan dosa kita. Allah memasukkan kita dalam syurganya insya-Allah. Mohon tuan-tuan dalam doa tuan-tuan, kebaikan yang tuan-tuan buat, tolong sertakan saya, tolong nama, disebut nama-nama ini. InsyaAllah saya doakan semuanya, moga kita berhimpun di syurga Firdaus insyaAllah. Aku liqali hadza insyaAllah ya, panjang umur. Petang ni lepas asal kita akan buat sedikit tazkirah ringkas. Dah pagi esok lagi panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.